لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما. Kereta tu nak keluar dia tengok dia tak boleh nak keluar ke apa tu? Kereta anak pakai belakang tadi tu. Boleh keluar tak dia tu? Boleh tak boleh ambil kunci kereta anak keluarkan. Anak duduk belakang ni. Tu nampak bergerak. Betul? Boleh keluar? Kereta anak kecil je tu. Lepas tu. Anak buat bimbang je ni. Lepas tak tu? Lepas tak? Tarik handbrake langsung ke bawah lah. Bukit tu. Boleh ada. Putih betul kan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di surau kita. Akan kita sambung pengajian kita tentang fiqhul at'imah wal ashribah, fiqh makan dan minum, the science of food and drinks. Di mana kita telah sampai ke bab pada yang terakhir itu makanan dan minuman juga yang dilarang, of course yang haram menurut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dah last pada hari itu, itulah haiwan yang dilarang bunuh dan haiwan yang disuruh bunuh ya. Sebab kita membincangkan tentang haiwan yang berkuku, bertaring ya, haiwan buas dan seumpamanya. Baik, dan sebagai penutup kepada bab-bab itu pada malam ini kita nak masuk bab yang barulah ya, yang diberi tajuk oleh si pengarang, itulah dalam keadaan terdesak ya. Di mana dalam keadaan terdesak ni tuan-tuan, ada sikit sebanyak kelonggaran, keringanan, bahkan kelepasan dalam Islam menurut ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW untuk kita konsumsi ataupun mengambil makanan-makanan atau minuman yang terlarang itu dengan parameter-parameter tertentu lah ya. Kerana kita bincang makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dulu, ada 10 semuanya. 10 lah, lebih kurang lah ya. Merujuk kepada surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga itu. Kemudian kita bincang pula menerusi hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Ala kulli hal, makanan-makanan yang telah kita sebutkan ini sebahagian besarnya ialah melibatkan haiwan dah ya. Memang makanan daripada haiwan pun ya banyak, betul tak? Jadi tak boleh lah. Walau bagaimanapun, kenapa si pengarang memasukkan bab ini? Kerana ada sikit sebanyak keringanan lah dalam agama. Kerana memang menjadi prinsip agama Islam yang penting. Di sana ada keringanan-keringanan tertentu yang disebut sebagai rukhsah. Ya. Jadi tak tertentu kepada haiwan ibadat saja ada rukhsah ni. Ada keringanan, kelonggaran. Bahkan kelepasan dalam senang-senang keadaan. Semayang, tak boleh semayang sambil berdiri. Apa kita buat? Paksa juga nak berdiri. Ataupun tak semayang, tak boleh berdiri. Duduklah kan. Ya? Salli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Aw mustaqiyan. Semayalah kamu dalam keadaan berdiri. Itu normal lah. Dalam bab makanan ni tak boleh makan. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak boleh, tidak mampu atas umpamanya, maka duduklah. Dan kalau kamu tidak mampu juga, fa illam tastati' fa 'ala jambin. Maka atas lambung, miring. Au mustaqiyan ataupun meniarap. Apa? Terlentang. Tapi boleh aja meniarap, mana tahu kan. Miring tak boleh, melentang pun tak boleh, meniarap je boleh. Boleh meniarap. Walaupun ia tidak disebut oleh Rasulullah SAW. Pak Nabi sebut berdiri, duduk, miring dan baring. Meniarap tak sebut pun. Dalam konteks yang sama lah. Dikiaskan ke atas hal yang demikian itu. Jadi boleh aja. Janji semayang. Ya. Itu hadis Umar bin Husain
Jadi akan Sahih Bukhari, very famous one dalam bab keringanan solat. Ar-rukhsatu fi solat. Ataupun solat ahli al-a'zar. Solat orang-orang yang uzur. Di samping yang lain yang banyak lagi. Karena memang menjadi prinsip agama ini, ada rukhsah-rukhsah tertentu, keringanan-keringanan tertentu, ya, kelonggaran-kelonggaran tertentu. Bahkan kelepasan-kelepasan tertentu. Ya. Baik. Nah, jadi sebenarnya dalam konteks makanan pun sama saja, ya. Nah, boleh saja. Taharah, kalau kita tak boleh wudu, tak boleh kena air lah contohnya. Boleh tayamum. Ya tak? Walaupun tak wudu kesemuanya, ialah setakat patah tangan. Bahkan nak turun tayamum, wudu dulu macam biasa. Kemudian, hok ganti tangan tu tayamum lah after kita wudu. Ya tak? Adalah caranya, itu tuan-tuan belajar dalam fiqh taharah. Tadi fiqh solat. Dan same goes to fiqh-fiqh yang lain. Fiqh haji, ada rukhsah-rukhsah tertentu, ada keringanan tertentu. Ya, of course lah tuan-tuan masuk kursus haji diajar bagaimana untuk melakukannya. Ya. Janji ibadah terlaksana kepada Allah. Ya. Bahkan kita lihat dalam fatwa-fatwa yang ada hari ini, termasuk dalam konteks global, bahkan yang tempatan ni banyak ambil mudah dah. Ya. Untuk memudahkan orang. Janji ibadah terlaksana. Tuan-tuan kalau patah tangan, kalau ikut standard mazhab Syafi'i betul-betul lah, tuan-tuan kena gabung. Ya, antara wudu dan tayamum. Ya. Tuan-tuan kena wudu, kemudian tuan-tuan tayamum. Saya sebut tadi lah. Kan? Di samping sapu sekali. Sebenarnya, kalau ikut fatwa kita, global juga, tayamum tak payah. Dia suruh wudu saja, tepat tak boleh wudu, sapu saja. Itu bukan mazhab Syafi'i. Ya. Bahkan setahu saya itu pendapat minoriti para ulama sebenarnya. Hambali buat saya. Tapi itu yang difatwakan oleh Hakim dan negeri-negeri di Malaysia termasuk Selangor. Ya. Kalau patah tangan tak boleh kena air, ataupun apa-apalah. Air tak boleh kena, tak boleh kena. Balut ke, melecur ke macam mana. Wuduk saja, tepat tak boleh wuduk, sapu saja air di atasnya. Kalau boleh sapu. Kalau tak boleh sapu, gugur. Wuduk je dah, mana boleh wuduk. Kalau ikut mazhab Syafi'i, standard one, tuan-tuan kena tayamum tu. Ha? Jadi dia dah ambil orang muda. Baguslah tu. Ya? Tuan-tuan ada beg-beg tai, ya? Colostomy bag atau beg-beg air kencing, urine bag. Tuan-tuan kena bersihkan. After that, baru tuan-tuan wuduk dan semayang. Tapi fatwa kata apa? Tak wajib bersihkan lagi. Sebaik-baiknya bersihkanlah kalau boleh. Kalau tak boleh pun tak apa. Ya? Terus saja semayang asalkan mengambil wuduk yang baru. Ya? Sebab sembahyang fardu, dah sumpah itu, dia kena wuduk setiap kali nak sembahyang fardu lah. Ya. Kalau hak mudah lagi, kalau dah ada wuduk pun tak payah. Gunalah wuduk yang sama. Kalau saya jadi mufti, saya ambil hak tu. Kita tak tahu bila kan. Kamis tu. Pasal ada 3 pendapat dalam bab tu. Gabung wuduk dengan tayamum, berserta sapu. Wuduk dan sapu saja tanpa tayamum. Yang ketiga, wuduk sapu betul ayah. Itu ingat sekali. Tapi untuk solat fardu, setiap kali semayang tu kena ambil wuduk yang baru dah. Itu kalau standard mazhab Syafi'i dan majoriti ulama setahu saya. Tapi dia dah ambil yang ringan. Dalam bab sapu tu dia ambil yang ringan lah. Dalam bab tayamum tu dia ambil yang ringan. Tayamum tak payah. Wuduk dengan sapu saja. Cuma dalam bab mesti berwuduk setiap kali semayang fardu tu dia tak ambil. Dia masih kekal di atas mazhab Syafi'i dan majoriti ulama yang ada. Tak apalah kan. Aku dah kaki lah kot. Kalau saya, kalau melibatkan masyarakat ni, saya nak yang mudah aja. Pasal benda ni ijtihad. Bukan ada nas yang spesifik pun. Kalau ada pun nas tu taklah betul-betul strong. Okey. Jadi secara amnya saya nak bagi gambaran bahawa agama ni ada keringanan-keringanan tertentu lah. Rukhsah-rukhsah tertentu. Kelonggaran-kelonggaran tertentu. Bahkan kelepasan-kelepasan tertentu. Makin lama kita belajar, of course lah jika dia beri pendedahan, maka kita akan faham. Bantu saya, walaupun ajar fiqh ibadat, saya selit juga fiqh yang lain. Dalam konteks-konteks yang seumpama ini. Saya ajar fiqh makam ini, saya sebut juga. Kerana dia berkait antara satu dengan yang lain. Ya? Jadi, memang adalah keringanan, kelonggaran dan kelepasan. Ya? Jadi, atas tujuan yang sama, pengarang memasukkan bab ni dalam bab makam minum ni. Asal-asal kita belajar, daripada awal dulu memang tak boleh, tuan-tuan. Tapi ada, yang saya sebut tadi, ruang-ruang tertentu,
Yang Islam bagi peruntukan, ya. Keringanan, kelonggaran atau kelepasan. Baik. Saya baca dulu apa kata si pengarang. Kata si pengarang, para ulama, ni Abu Ubaid As-Sidawi kata, ya. Para ulama, kata si pengarang, kata si pengarang, para ulama bersepakat akan bolehnya memakan bangkai najis atau sejenisnya dalam kondisi darurat. Mana haiwan yang najis lah, ya. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittara ghaira baghi wala 'adil fa innallaha ghafurur rahim." Surah An-Nahl ayat 115. Ada Quran, ambil Quran bagi saya. Ayat ni dipotong yang ujung ni. Ayat ni panjang. Ada bang, tu lah ambil bang. Kalau saya baca ayat salah lah. Okey, terima kasih. Ayat ni dipanjang sikit. Saya tak apa. An-Nahl 115. Oh, ini tulisan sama Tok Gaduk dulu lagi ni. Ini cetakan zaman bila Amailah cetakan lain tak? Ini bukan Rasul Osman ni, Quran Majid. Tapi kita belajar dulu Quran ni lah kan. Quran ni dia tak lepas parameter ni, yakin tak guna dah sekarang. Tapi boleh, tak ada apa pun. Cuma dia bukan Rasul Osman ni lah. Tapi dulu lah dia datang daripada India. Dia belajar yang tu juga pun. Sebab benda dia tak patut tulis, dia tulis. Nunung kecil tu patut dia tak patut tulis, dia ditulis. Jadi kalau orang tak belajar, dia baca Quran, nun yang tak sepatut dia baca juga. Bila dia berhenti. Ya. Tapi kalau belajar, tak ada masalah. Saya dulu masa sekolah menengah baca yang tu, dengan tubuh saya, Quran Majid. Memang dulu famous tu, tahun 80-an, 90-an. Tapi sekarang tak ada dah, cetakan baru semua tak ada. Dan saya personally pun tak galak kalau kita ajar budak kan. Dia tu dia lama punya cetakan, tak menarik ya. Okey, surah An-Nahl, mana An-Nahl? Sekejap. Mana dulu kalau ayat Quran ni kadang tak apa ingat pun, baca juga adalah salah. Adalah satu masjid tu tegur. Tak kena rujuk tengok Quran lah Ustaz, salah dia kata. Memang pun. Jadi start from that memang anak, kalau nak baca memang anak, kalau tak yakin lah anak akan buka Quran lah. Anak dulu ayat surah ke berapa? Jojo kan? Sebelum Azariah. Cik ada awas mana? An-Nahl. Mana tu? Lepas Al-Waqi'ah. Surah. Alamak, tak lupa pula. An-Nahl. Sekejap. Bagaimana An-Nahl tu? Asyhadu an la ilaha illallah. Ruluk masih dah hazard sabak fatih yasin safak sajumah wakil fusilat surah zuruduk majlis aku melihat Tuhan nazmu al-kuna ar-rahman ar-rahim angkabu an-namlu an-nur al-mu'min al-rahim ni dia 267. Ui, sejuk malam ni. Tadi panas. 262, 267. Ini dia. Ayat berapa tadi? 115. Jumpa. Ayat dia 4 baris. Kata Allah, innama harrama alaih, tutup tak apa situ. Baik. Surah An-Nahl ayat 115 kata Allah, innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wama uhilla li ghairillahi bihi
Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Ayat ni mirip dengan ayat yang telah kita kongsi dulu lah, surah Al-Maidah ayat keempat tu. 4 ke 3 dulu. Hurriman alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir tu. Nisa Al-An'am ayat 4 ke 3. Sekejap. Ni dia. Pasal 3 kot. Al-Maidah ayat 3 kan. Al-Maidah ayat 3. Mana Al-Maidah? Al-Maidah depan lagi. Al-Maidah depan Nisa kan. Betul lah. Al-Maidah ayat 3 sini. Nombor ayat tak ingat. Betul lah ayat 3. Bukan 4, sorry. Saya cakap ayat 4 ayat 3. Okey, sebenarnya ayat surah An-Nahl ini, ayat 115 ni, dia mirip dengan surah Al-Maidah ayat yang ketiga yang kita kongsi dulu, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Semua yang ni dia ringkas sikit. Yang satu panjang sikit. Ini dia ringkas. Di mana kata Allah, innama harrama alaikumul maitata waddama wal lahmal khinzir wama uhilla li ghairillahi bihi. Sesungguhnya Allah Taala mengharamkan ke atas kamu al-maitah, bangkai. Mirip kan dengan Al-Maidah yang 3 ayat nombor 3 yang kita bincang dulu kan. Apa yang tak boleh dimakan nombor 1 kita bincang? Al-maitah, bangkai. Samalah. Waddam dan juga darah. Sama ayat itu juga. Walahmal khinzir, daging babi, sama juga. Wama uhilla li ghairillahi bihi, dan apa-apa yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ujung tu Allah Taala kata dalam ayat ni, ujung-ujung tu Allah Taala kata faman turra ghaira baghin, maka sesiapa yang terpaksa, ghaira baghin, dia tidak mahu, wala adil, dan dia juga tidak melampau, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengampuni dan maha merahmati. Poin dia ialah faman itturra ghaira baghin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Poin dia ialah jika kita terpaksa, aka tidak ada pilihan yang lain, terdesak, of course lah kalau melibatkan kehilangan nyawa, ya emergency lah, emergency ya. Dan tidak juga melampau, maksudnya tidak juga berlebihan. Sekadar hak perlu sudahlah. Ya tak? Mentang-mentang dibenarkan kadang-kadang terdesak, dia buat gulai babi satu kawah, jamu satu kampung. Itu bukan terdesak tu. Itu nak melantak. Okey? Kerana apa? Fa inna Allah ghafurur rahim. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu, ataupun maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu ghafurur rahim, maha mengampuni dan maha merahmati. Ya. Jadi pengarang buat mari ayat ni nak menyokong bahawa dalam keadaan tertentu, of course dalam bab ni darurat dibenarkan. Terpaksa. Emergency, contingency dan macam-macam C lagi. Dalam ayat yang lain ada lagi. Balik kepada surah Al-Maidah ayat yang ke-3. Kita bincang banyak dulu tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Sama macam ayat ni juga. Ujung-ujung tu Allah Ta'ala kata juga, faman turra fi mahmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Dan saya dah baca ayat ni, cuma saya tak urai gitu. Sebab tunggu bab ni ya. Bab emergency ni, bab darurat ni, ya. Maksudnya, dan barang sesiapa faman turra, terpaksa. Darurat lah, darurat. Darurat ni daripada bahasa Arab. Ya. Faman turra fi mahmasatin, kerana kelaparan, ghaira mutajanifin li ismin, bukan saja-saja nak buat dosa, dia tahu benda tu haram, tapi dah darurat, terpaksa, lapar pula tu, nak mati ke nak makan benda haram? Mana lebih berat? Makan benda haram ke mati? Mati lebih berat.
Jika berhimpun dua benda berat, maka kita mesti ambil yang lebih ringan daripadanya. Ini ada kaedah lain, ada bab lain. Ini bab emergency. Ada satu bab yang lain. Dia panggil jika bertembung antara dua kemudaratan, maka mesti ambil mudarat yang lebih ringan. Ya. Dia panggil apa? Al-akhdhu bi akhaffi dararain. Itu kaedah dia. Mengambil yang lebih ringan daripada dua benda yang mudarat. Itu bab lain lah. Nanti saya uraikan lain kali. Tapi nak cerita gambaran awalnya begitu, ya. Dan Allah sebut ujung sama macam ayat ni juga. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Taala itu Maha mengampun lagi Maha merahmati. Ya. Kemudian dia kata, namun harus diingat bahawa patokan darurat adalah dengan yakin bila kita tidak memakannya maka kita akan mati. Maksudnya melibatkan nyawa lah. Kalau tak makan memang mati. Ya. Makanan lain pula tak ada. No option. Kalau ada hak lain tak boleh. Ada satu daging babi, satu daging biawak. Wajib ambil biawak. Pasal biawak dengan babi ni dua-dua haram. Tapi biawak tu lebih, babi tu lebih berat daripada biawak. Biawak haram juga, babi haram juga. Ya tak? Para ulama memberikan syarat tertentu, antaranya ialah dia tidak mendapati makanan yang halal selainnya. Ya. Yang kedua, dia betul-betul terdesak. Dia buat dua kaedah ni. Dia buat dua syarat ni. Ya. Sebenarnya ada lagi syarat-syarat yang lain. Nanti saya akan uraikan. Faedah, tidak boleh makan lebih daripada hajat dan keperluan atau kebutuhan. Ialah takat hak perlu je lah. Untuk mengisi kelaparan. Bagus. Kelangsungan kehidupan. Ya, survival. Tetapi dibolehkan untuk membawa bangkai sehingga apabila dalam kondisi darurat lagi dia boleh memakannya. Ya. Tidak boleh makan lebih dari kebutuhan atau hajat. Yang terdesak itulah. Tetapi dibolehkan untuk membawa bangkai sehingga apabila dalam kondisi darurat lagi dia boleh memakannya. Maksudnya dia makan, lepas tu dia boleh spare lah. Pokok lepas ni kalau tak ada makanan, dia boleh lagi makan waktu. Bukan kata tak boleh taruh langsung, tak boleh simpan langsung, boleh simpan. Mana boleh spare. Dia boleh, orang kata apa, membawa bangkai itu selagi mana dia tidak menjumpa makanan-makanan lain yang halal. Ya. Tidak boleh makan benda yang mematikan walau darurat. Seperti racun. Racun tak boleh dah. Air tak ada. Ada racun je. Ya. Boleh minum kok. Logically, tak boleh minum lah. Sebab kalau minum racun, awak lagi cepat mati. Bukan hilang dahaga pun. Kalau tak minum racun tu lambat sikit mati. Dah dahaga sangat kan. Racun je ada. Tak boleh minum. Kerana itu bukan kata nak selamat nyawa tu. Tu nak bunuh diri. Karena hal itu sama sahaja dengan bunuh diri, sedangkan bunuh diri termasuk dosa besar. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Ya. Ala kulli hal tuan-tuan, dalam hal seumpama ini, darurat, ya, emergency, dibolehkanlah. Dan pengarang kata sepakat para ulama. Setahu saya pun memang sepakat para ulama. Tidak ada khilaf dalam bab ni. Kerana dalam hal seumpama ini, memang kita tidak ada pilihan yang lain. Makanan yang halal pun tidak ada. Dan kalau kita tidak memakannya, maka ia akan menyebabkan kita mati. Kehilangan nyawa lah. Ya? Dan Allah Ta'ala sayang kepada kita. Nak kalau yakin, kalau tak makan memang mati. Kena makan kan tuan. Bahkan sebagai ulama kata wajib. Wajib makan. Sekadar untuk kehidupan lah. Nak bagi hidup lah. Tidak mati. Ya? Nampak? Dan ia termasuk dalam salah satu maqasid syarak yang 5. Ya. Maqasid syarak ni maksudnya matlamat syarak yang besar sekali. Dia ada 5. Segala hukum syarak ni memang ke arah kelima-lima maqasid ini. Matlamat ini. Objektif ini. Ya. Apa dia? Pertama, hifzuddin. Menjaga agama. Hukum syarak ni tuan-tuan. Ibadat baik. Muamalat baik. Menakah hak baik. Dan seterusnya. Memang dia punya objektif utama dia hifzuddin, to preserve the religion, nak jaga agama. Ya. Lepas tu dalam banyak hal agama mesti dia lulukan. Kerana Islam suruh kita jaga agama.
Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga nyawa. Sebab itu dibenarkan untuk kita makan benda yang haram jika tidak ada makanan yang lain. Dan kalau kita tak makan, kita mati. Dibolehkan. Balah diwajibkan oleh sebagian ulama, walaupun tak sepakatlah. Ada ulama dia kata tak wajib, harus sahaja. Ya. Tapi sebagian lain kata wajib makan. Pasal hifzun nafs. Islam suruh jaga nyawa. Ya. Hatta Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam buku Usul Fiqh beliau Al-Mustafa, dia kata kalau bercanggah antara jaga nyawa dan jaga agama, dalam setengah-setengah keadaan kita kena dahulukan nyawa dulu. Agama ke dia. Contoh, orang nak bunuh kita. Kalau mu tak kata aku tu hemung, aku bunuh mu. Kita boleh kata mu tu aku. Tapi hati kita tak percaya, cuma untuk menyenangkan nyawa. Of course lah kalau dia suruh kita buat benda-benda sekadar maksiat, bukan syirik. Kalau benda tu pun boleh, benda-benda maksiat lebih-lebih lagi dah boleh. Ya. Tak wajib tapi dibolehkan. Ya. Mau minum arak ni, kalau tak minum arak ni aku tembok mu. Minum. Jangan tak minum tuan. Tak rasa-rasa arak dengan nyawa, mana lebih berat? Nyawa lebih berat. Ya, minum lah. Lagi pun tak berdosa. Pasal dipaksa kan. Ya. Bukan rela. Allah Ta'ala berkata kalau terpaksa tak apa. Ya. Dan mungkin lagi ada contoh-contohnya. Tapi ulama kita kurang. Tapi Imam Ghazali tidak. Ya. Walaupun secara umumnya hierarki jaga nyawa ni duduk nombor 2. Nombor 1 jaga agama. Tapi lah setengah keadaan. Tuan-tuan tengah semayang. Tiba-tiba gebur bumi. Gu. Oh, bergoyang surau ni. Tuan-tuan teruskan semayang. Maka ia tidak dibolehkan. Ataupun tak patutlah begitu. Tuan-tuan selamatkan diri dulu. Waktu tu tuan-tuan kena jaga nyawa. Lebih lagi daripada jaga agama. Sebab semayang boleh ditangguh. Semayang haram boleh semayang. Kat luar boleh semayang. Ya tak? Tak apa semayang lah. Kalau mati syahid. Tapi cakap syahid. Takut mati kata aja. Pasal jahil. Ya? Waktu tu wajib selamat nyawa tuan. Selamatkan diri. Dan ada tuan-tuan kalau tengok kat YouTube di Indonesia. Oh, tengah kepul bumi tuan. Masjid dah goyang-goyang. Dia tengah semayang berjemaah. Sambil-sambil dia semayang tu, dia pergi kat dinding lagu tu. Dia tak tengok video tu. Ya Allah, ya Rabbi. Yang buat terbalik masjid tu kan mati awak. Mudah-mudahan syahid lah, mudah-mudahan. Tapi takut tak syahid, takutnya. Pasal waktu sebegitu, tuan-tuan wajib selamatkan diri tuan-tuan dulu. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Dalam keadaan, dahulukan nyawa. Jaga nyawa kita. Selamatkan nyawa kita. Ya. Tak semua keadaan lah. Tapi dalam keadaan ni, selamatkan nyawa dulu. Semayang lah after that. Bahkan kat luar boleh semayang. Ya. Mungkin dia ingat tak boleh berhenti semayang ni kot. Boleh. Semayang fardu ni sunat tak ada masalah sangat. Tuan-tuan tengah semayang, tuan-tuan boleh berhentikan. Ya. Saja-saja pun boleh kalau ikut standard mazhab Syafi'i, bahkan sebagai ulama yang lain. Of course lah kalau ada hajat dan keperluan. Ya. Tapi kalau semayang fardu, saja-saja haram. Ada hajat yang tidak terdesak juga tidak dibolehkan. Lepas tu kalau tuan-tuan tu semayang, tuan-tuan tak boleh berhenti tau. Melainkan dua saja. Pertama, terbatas semayang. Tuan-tuan tak boleh teruskan, haram. Dosa besar tu. Semayang dalam keadaan tidak ada wuduk. Yang kedua, ada hajat yang betul-betul perlunya. Of course lah kalau melibatkan darurat. Tapi kalau Allah, bukan kata saja ada hajat lah. Tapi hajat sekarang boleh buat. Tak boleh. Fardu dia ketat je tuan. Macam kita kata semayang sunat. Boleh aja semayang tak ada kiblat pun. Kalau atas kenderaan. Dah boleh tidak sujud atau rokok sebagaimana biasa. Kalau atas kenderaan lah untuk semayang sunat. Tapi kalau semayang fardu, tuan-tuan tak boleh. Tuan-tuan kena semayang atas bumi. Kena rokok dan sujud macam biasa. Tak boleh semayang di atas kenderaan. Dan kenderaan tidak dapat kiam, rokok dan sujud. Secara normal. Kena beza tu. Semayang fardu dia ketat sikit tuan. Ya. Jadi kawan tadi my loss. Boleh sebut bangunan tadi apa sih cerita pasal jaga nyawa tadi kan. Jadi bolehlah untuk jaga nyawa dalam bab darurat.
memakan makanan yang haram dengan syarat-syarat yang telah kita kongsikan tadi. Ya. Di samping maqasid-maqasid yang lain lah. Tadi hifzu ad-din, to preserve our religion. Yang kedua, hifzun nafs, to preserve life, jaga nyawa. Kemudian menjaga akal, hifzul akal. Pasal apa kita tak boleh makan atau minum benda-benda yang memabukkan? Kerana ia merosakkan akal. Ya. Yang keempat, hifzun nasab, menjaga keturunan. Pasal apa? Zina diharamkan oleh Allah SWT. Berat lagi hukuman jenayah dia. Kerana nak jaga nasab dan keturunan. Ya. Bukan kata zina saja, tuan. Tuan saja-saja nak bumbing orang lain. Aku asal ambil cek mak, aku nak tukar bank ya. Tok ketua aku nama apa? Nama Ali. Oh, famous sikit pun nama tok ketua contohnya. Hasan bin Ali. Tak boleh, haram, dosa besar tuan. Menasabkan kepada yang bukan nasabnya. Membinkan kepada yang bukan bapaknya. Jangan. Tuan marah tu. Ingat tuan marah ni zina, mencuri, mompak je ke? Tukar keturunan tuan marah tu. Bukan hanya dengan jalan zina, dengan tukar saja-saja gitu je. Bumping orang lain. Kita bukan keturunan Rasulullah. Tiba-tiba kita kata kita keturunan Rasulullah. Aku ni nasab aku Nabi tau. Suka-suka dia je. Bukan kata nasab Nabi. Nasab siapa-siapa pun kita tak boleh. Bukan kata diri kita, diri orang lain pun kita tak boleh menasabkan sewenang-wenangnya begitu. Kita mesti kepada bapak kita, kepada bapak dia, kepada bapak dia. Kepada mana keturunan kita? Ini negeri situ. Ya. Lepas tu jangan main. Sebab tu bukan nak cakap-cakap. Semenjak dua menjak ni orang suka kaitkan kita dengan keturunan Nabi Ibrahim, ya, ataupun nabi-nabi tertentu lah. Bahaya juga tu. Memanglah ada sejarah ni okey je. Tapi bila kita balik kepada prinsip agama, menasabkan seseorang itu kepada bukan nasabnya, itu dilarang, haram. Ya. Bagaimana kita tidak ada bukti yang kukuh? Nabi Ibrahim zaman bila? Beribu, tuan. Setakat kita bergantung kepada fakta-fakta yang belum tentu, yang kabur. Hanya daripada buku sejarah-sejarah lama atau buku-buku tafsir, ada juga disebutkan katanya tafsir Ibn Katsir lah, tafsir Tabari lah. Ya. Tak pernah dengar. Pasal dia kata salah seorang isteri Nabi Ibrahim, konturah tu daripada Bani Melayu lah, daripada Nusantara kita. Betul lah, tak tahu lah kan. Alah, tak apalah, tak keturunan Nabi pun. Nabi Ibrahim, kita keturunan Nabi Adam. Semua manusia keturunan Nabi tahu, Nabi Adam. Betul tak? Kalau kata kita keturunan Nabi Adam, tak apa. Saya keturunan Nabi. Tak apa, dengan niat Nabi Adam lah. Tapi kalau Nabi Ibrahim, kena buktikan betul-betul lah. Of course lah kalau Nabi Muhammad. Dia bukan keturunan Nabi Muhammad, dia kata dia keturunan Nabi Muhammad. Mana? Ada yang kata tu Khadijah pun daripada Bani Melayu, daripada Nusantara kita lah. Itu semua benda-benda yang tak patut lah. Baik. Menjaga keturunan penting tu. Berapa tu? 4 lah, dia ada 5. Hifzu ad-din, hifzu al-aql, hifzu al-aql, hifzu nasab. Yang kelima, hifzu al-mal, menjaga harta. Pasal apa kita belajar fiqh muamalat? Saya banyak surau masjid saya ajar fiqh muamalat sekarang. Ya. Di media sosial pun saya banyak juga pun sibak fiqh muamalat. Saya meminat fiqh berkenaan. Betul sekarang ni saya belajar bersungguh-sungguh lepas tu. PhD saya pun muamalat. Jadi pasal apa kita belajar muamalat? Pasal nak tahu hukum syarak bersabit dengan harta lah. Di mana Islam memang menjaga harta kan? Islam jaga harta ni. Nak ambil harta orang sesuka, tak boleh. Hatta kalau buat urusan dengan cara yang dilarang oleh agama pun tak boleh, walaupun tak mencuri. Jangan ingat asal harta ni curi aja yang haram. Rompak, cilok, scam. Tuan-tuan buat urusan transaksi secara tidak patut syarak pun dilarang tu. Ya. Berkaitan dengan judi. Judi kalau jelas tak apa, tak jelas tu. Buat cabutan bertuah pun ada unsur judi sebahagiannya. Buat pertandingan, program larian, tournament, lawan badminton, lawan bola, bayar. Jadi judi. Faham tak? Jadi judi yang tuan. Dinaskan Al-Quran. Sepakat para ulama.
Cuma kalau kita tak belajar setengah-setengah tu kita tak tahu lah kan. Ya, judi, riba, tak boleh lakar tu. Goro pun tak boleh juga. Tidak jelas dalam banyak hal. Mesti jelas everything. Baik. Nah, itu dia panggil hifzul mal. 5 ni memang top lah. Maqasidus syariah. Doa objektif syariah. Semua pakam syarak sebenarnya dia menjurus kepada kelima-lima kepentingan ini. Kepentingan agama, kepentingan nyawa, kepentingan akal, kepentingan keturunan dan kepentingan harta. Cuma ada sebagian ulama ditambah satu lagi. Hifzul ardi. Menjaga kehormatan. Ataupun kepentingan kehormatan. Ya, dignity. Cara kita boleh fitnah orang, mengumpat orang. Ya, tuduh bukan-bukan. Paling berat tuduh zina lah dalam syarak ni. Hingga kena rotan 80 kali. Kalau zina 100, dia 80 kena. Teruk tu dosa besar. Orang sebut dalam Quran direct. Dalam surah An-Nur. Lepas zina. Ya. Jadi ada sebagian ulama dia tambah lah. Menjaga kehormatan. Hifzu al-ardi. Ala kulli hal tuan-tuan, dalam bab kita ni hifzu an-nafs, menjaga nyawa. Maka dia benarkan. Jadi kalau yakin dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, terpaksa ambil sekadar keperluan dan seumpamanya yang telah kita bincangkan tu, maka dibolehkan. Dengan syarat kita yakinlah kalau tak makan mati aku ni. Bahkan tuan-tuan dalam setengah-setengah keadaan, walaupun tidak melibatkan makan minum lah, tapi melibatkan hal yang lain, tak yakin pun dia beri keringanan juga. Contohnya ada sahabat tu tuan-tuan, sahabat Rasulullah lah, nama dia Amr bin Al-As, umpama diriwayatkan oleh Sahih Bukhari atau Muslim. Dia tak wuduk tuan. Dia tak mandi wajib. Dia wuduk saja. Bukan, dia tayamum saja. Ya. Nabi hantar dia pergi satu peperangan, dia panggil Ghazwah Zatis Salasil. Malam tu pula dia bermimpi keluar air mani. Dia kena mandi. Pagi tu sejuk. Filailatin baridatin syadidatal bardi. Filailatin baridatin syadidatil bardi. Pada malam yang sejuk, teramat-amat sejuk sekali. Maka dia tak mandi. Apa dia buat? Fatayamam tu. Maka apa dia buat? Dia kata, khasyitu in ightasaltu an uhlak. Ahlak. Aku rasa kalau aku mandi ni boleh jadi mati tu. Tak yakin. Agak-agak. Fatayamam tu. Aku pun bertayamum sahaja. Lepas tu dia sembahyang subuh bersama sahabat jadi imam. Balik-balik sahabat beritahu Nabi lah. Nabi panggil dia. Nabi kata, kau sembahyang tak mandi wajib. Kau tayamum saja. Dia kata, zakartu qaula Allah azza wa jalla wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Aku ingat firman Allah. Janganlah kamu membunuh dirimu. Allah Ta'ala amat merahmati akan diri kamu. Di mana aku ingat kalau aku mandi ni mati ni sejuk ni. Tak yakin pun tuan. Dia agak-agak je. Ataupun dia ada sangkaan begitu. Ya. Maka Nabi kata, okey. Nabi tak kata okey lah. Fadahikan Nabi walam yakul syai'an atau kama qala. Nabi ketawa dan Nabi tidak berkata apa-apa. Mana Nabi tak ingkar. Yalah bukanlah konteks makan minum, tapi ada hubung kait lah di mana kalau tak yakin begini pun ada keringanan dalam syarak. Daripada dia mandi, dia pergi tayamum saja. Apatah lagi kalau melibat kemudaratan. Ya. Oh, tadi nampak taharah ni dalam bab makan minum. Boleh saja. Ya. Nampak? Baik. Azan dah. Cuma saya nak selitkan sedikit. Kalau kita lihat pendapat para ulama lah, classically, secara klasik lah terutamanya. Apakah hukum memakan makanan yang najis atau bercampur najis? Terutama dalam bab ubat-ubatan lah. Ubat-ubatan. Bubak dengan najis ataupun bercampur dengan najis. Apa hukumnya? Makan kita dah faham lah. Benda haram ni semua tak boleh dimakan. Tapi kalau mudarat dengan syarat yang saya telah sebutkan tadi lah. Ya. Kodanya. Ya. Apa lagi tadi? Maka boleh. Ya. Tapi dia ada satu bab yang lain, itulah bubak pula, bubak. Dengan benda haram. Dia campur benda haram lah. Apa hukumnya? Dia beza sikit lah tadi. Tadi makan. Memang makan benda haram lah. Ni dia tak makan benda haram. Tapi dia buat ubah. Campur benda haram. Ini famous ulama kita bahaskan. Ulama kita bahaskan apa hukum bubak benda haram.
ataupun bercampur dengan benda haram. Khususnya haiwan-haiwan yang haram seumpama ini ataupun najis lah. Dalam konteks ini biasa alkohol atau arak lah ya. Ya. Ulama ada 3 pendapat. Pertama, la yajuzu mutlaqan, tak boleh langsung. Berubat dengan benda haram ni tak boleh langsung. Ya. Dia tak sama dengan makan tadi. Makan tadi kalau kita tak makan mati boleh ya, sepakat para ulama. Ini adalah bab berubat. Ya. Antara beberapa begitulah ulama-ulama Hambali dan Maliki. Dia kata tak boleh langsung. La yajuzu mutlaqan. Ubat-ubatan ni mesti bebas daripada perkara yang haram. Mudarat ke tak mudarat ke, dia kata tak boleh. Ya, kalau bab makan boleh, mudarat. Ni bab ubat, tak boleh. Kenapa? Kerana ada hadis sebenarnya tuan-tuan yang diriwayatkan dan Sahih Muslim tak silap saya daripada bukan Muslim pun, Abi Dawud pun. Nanti cek boleh. Daripada Suwaid Al-Ju'fi. Ya. Di mana dia ni buat ubat, dia taruh arak. Maka dia tanyalah Rasulullah SAW. Maka Nabi kata tak boleh. Tak. Pasal apa tak boleh? Pasal Nabi kata, Inna Allah lam yaj'al syifa ummati fima hurrima alaihim. Ya. Makanya Nabi kata, Inna Allah lam yaj'al syifa ummati fima hurrima alaihim. Allah Ta'ala tidak menjadikan ubat kepada umat aku daripada apa yang diharamkan olehnya ke atas mereka. Ala kulli hal, ataupun pendek cerita, Nabi kata benda-benda haram ni dia tak boleh jadi ubat. Zahir hadis tu kita faham macam tu lah. Ya. Jadi dia tak benarkan tu. Dan saya pernah baca dulu hadis Abi Daud, di mana ada doktor tu, tabib, dia buat ubat dengan katak. Dan Nabi melarangnya. Nahan Nabi an qatli ad-dibna. Nabi tak bagi juga. Buat ubat tu. Ya. Nabi kata, la laisa bidawa'in walakinnahu da. Setengah riwayat Nabi kata, ia bukan ubat. Ia adalah penyakit. Jadi dia tak benar based on that hadis. Pendapat yang kedua tuan-tuan, yajuzu mutlaqan. Oh, boleh secara mutlak pula. Pasal buat ubat ni dia bukan sebab makan minum. Dia on top saja. Sementara kalau memang ada bukti yang mujarab, ya, maka dia membolehkan. Saya kira yang paling longgar sekali lah. Paling longgar sekali. Ada pendapat yang ketiga di tengah-tengah. Yang banyak disokong oleh para ulama kita, ulama Hambali, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Ulama-ulama Syafi'i pun ambil yang ni. Dalam konteks masa pun saya lihat Badan Dunia, Majma' Fiqh Islami, Rabitah Alam, ya, Islami, juga membenarkan dengan beberapa parameter lah. Ya. Pertama dia kata jika melibatkan darurat. Ya. Bukan saja-saja. Memang perlulah kepada benda tu. Dan bukan sekadar perlu yang betul-betul perlu, keperluan yang mendesak. Ya. Hajah masa. Fresh need dia. Mana mesti. Yang kedua, ada wujud al-badil. Tidak ada yang seumpama dengannya. Ada ini pun disebut oleh ulama kita Izzuddin Ibn Abdis Salam dalam Qawaid Ahkam. Dia kata ubat dibuat daripada benda haram ni, kalau tidak ada ubat lain sepertinya, maka dia benar. Dia pun sebut sama, tidak ada yang seumpama dengannya. Ada wujud al-badil, tak ada alternatif lain. Ini je ada. Ataupun dia kata ada, tapi dari sudut keberkesanannya tidak sama. Ya. Dua. Yang ketiga, kita ambil qadaril muhtar, sekadar hajat dia lah. Kalau perlu banyak tu lah, jangan lebih. Ya. Dan yang keempat, katanya mesti ada istiharatul maddah. Maksudnya benda tu bila dimasukkan dalam ubat-ubat tu, dia musnah, dia binasa, dia larut sehingga tidak ada lagi sifat-sifat dan ciri-ciri najis itu.
Ya. Sementara kalau dia buat bercampur dengan kemikal-kemikal tertentu, turut kimiaiyah dia kata. Ya tak? Kalau ubat tu, kalau dia masuk benda haram tu sedikit dua aja. Lepas tu dah bercampur dengan kemikal-kemikal yang lain, dia berubah sifat tu. Jadi dia kata boleh. Ini badan dunia. Dan itu yang dia guna pakai sebenarnya. Dan saya yakinlah, kalau kita lihat fatwa-fatwa tempatan sekalipun, ingat dia akan sokong pendapat berkenaan. Ya, ubat-ubatan yang dibuat benda haram ni, bolehlah dengan syarat-syarat atau parameter berkenaan. Emergency, darurat, tidak ada alternatif yang lain, hanya sekadar hajat yang diperlukan, dan sifat najis itu mesti berubah dengan sebab ia dicampur dengan kemikal-kemikal atau kimia-kimia yang lain. Ya, of course lah kalau tidak ada ubat yang sama sepertinya. Ya. Cerita begitulah. Ya. Saya suka juga tuan-tuan pendapat Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Daripada hurai bab juga bab ni yang saya tertarik lah, yang digunakan juga oleh Fatwa Qatar. Di mana dia kata ubat-ubatan ni dia ada dua jenis. Pertama yang jenis dimakan. Yang mana yang jenis dimakan ni, pendapat kedua tadilah hak betulnya ataupun yang bagus. Ya. Boleh dengan syarat-syarat tertentu yang telah kita bincangkan tadi. Ibn Taymiyah pun dia kata boleh untuk darurat. Ya. Kalau darurat tak boleh. Ini makan. Sebab makan dia berat sikit. Ya. Yang kedua tuan-tuan, kalau dia tidak melibatkan makan dan minum, dia hanya untuk digunakan pada tempat luaran sahaja. Maka dia kata yang ini boleh dengan syarat kita basuh. Kerana apa? Kerana benda-benda najis ni tuan-tuan, boleh saja kita sentuh kemudian kita basuh, boleh. Apa? Ini satu rukhsah lah. Dikiaskan di atas istinja. Tuan-tuan basuh berak, tangan kena najis tak? Kena kan? Lepas tu apa tuan-tuan buat? Basuh. Perlulah tuan-tuan sentuh najis tu. Tapi after that tuan-tuan basuh. Sama juga tuan-tuan, sahabat Nabi SAW, Osman bin Affan, seumpama diriwayatkan dalam kitab Sunan. Asal-asal tuan-tuan kita tak boleh guna sutera orang lelaki. Tapi Nabi benarkan dia guna sutera untuk mengubati kulitnya yang sakit. Dia ada penyakit kulit. Nabi kata pakai sutera, tak apa. Jadi sama lelaki ni, ubat tu memang bercampur najis. Arak, alkohol atau seumpama. Tapi kita guna luar saja. Lepas kita guna, basuh. Ya. Ada keperluan di situ. Dan juga dikiaskan ke atas hal yang lain. Seperti ada seorang sahabat nama Ar-Fajah bin As'a. Hidung dia tak ada dalam peperangan kilat masa jahiliah. Tapi Nabi SAW setelah melihat dia ni pakai hidung daripada tembaga ataupun perak macam tu lah, tapi mudarat kepada dia, maka Nabi suruh dia pakai hidung daripada emas. Di mana lelaki ni pakai emas tak boleh, tapi Nabi benar. Jadi dalam konteks-konteks macam tu, dia kata untuk luaran, jika ia bercampur dengan najis, maka boleh digunakan dengan syarat ia dibasuh. Ya. Kita begitulah. Jadi ada keringanan lah di situ. Sementara kaedah agama, raf'u al-haraj wa daf'u al-masyaqqah. Sentiasa mengangkat kesulitan dan memberikan keringanan kepada umatnya. Dan hal yang tidak ada nak spesifik sebenarnya dalam bab ni. Ya. Semuanya melibatkan ijtihad para ulama. Jadi ruang-ruang yang ada boleh digunakan pakai. Alakul hal dia balik kepada dua tadi lah. Kalau bab makan minum, asalnya haram, jika darurat digunakan. Ya, dengan syarat-syarat yang telah saya sebutkan. Adapun jika melibatkan ubat, kalau makan pun sama juga. Dia ketat jugalah. Umpama 4 syarat yang disebut oleh Majma' Fiqh Islam, Rabitah Al-Islam itu. Tapi kalau untuk guna luaran, maka ada keringanan lah sedikit, di mana boleh saja walaupun tidak melibatkan darurat. Cuma kena basuh lah. After kita guna tu, kita basuh. Jadi pendapat ulama tu dalam bab ni ada kebaikannya tertentu. Walaupun ada sebagai ulama dia ketat juga. Ya. Kalau najis bukan kata tak boleh makan minum. Melainkan darurat, buat ubat pun tak boleh. Sapu luar pun tak boleh. Tu ketat betul lah tu. Ya. Ala kulli hal, adalah keringanan tertentu dalam bab ni. Insya-Allah taala ya. Ada soalan tanya apa-apa tak? 10 minit dah azan. Next nanti kita masuk tajuk yang baru ialah penyembelihan ya. Apa syarat-syarat penyembelihan dan larangan-larangan yang ada lah insya-Allah taala.
yang akan kita kongsikan pada masa akan datang. Yang melibatkan haiwan yang disembelih, alat yang digunakan untuk menyembelih, dan orang-orang yang menyembelih. Ya, 3 tu lah yang penting sekali. Ya. Sebab ada juga orang kata perempuan tak boleh sembelih, ataupun tidak digalakkan menyembelih. Ya. Budak-budak tak boleh sembelih. Ya. Ataupun tidak digalakkan menyembelih bagi orang tua. Sebenarnya perempuan, budak-budak, tidak ada masalah sama sekali. Kerana syarat menyembelih ni bukan macam syarat ibadah. Tuan-tuan semayang, puasa apa gitu gini. Sembelih ni dia very simple. Asal memayi saja, tuan-tuan boleh saja. Tuan-tuan sembelih lah. Dan tak syarat lelaki, tak syarat perempuan. Perempuan haid pun boleh sembelih. Kerana dia bukannya nak semayang. Ada tanya apa tak? Di samping sunah-sunah sembelih lah. Bismillah, hadap kiblat, selawat Nabi dan seumpamanya. Jangan tanya nak sembelih pergi azan pula. Kok kiah nak semayang azan, kita sembelih pun azan. Jangan buat benda black-black tuan. Jangan ingat benda baik semua betul. Ni baik ni. Ya tak? Ada salah? Tak ada? Kalau tak ada, kita berhenti setakat dulu ya. Kita berhenti setakat dulu, insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita dapat ada sikit sebanyak manfaat daripada perkongsian kita malam ini ya. Dan akhir sekali kita bincang buat ada-ada makan lah ya. Kita belajar fiqh makan minum ni sebenarnya ada-ada makan dia di ujung. Pasal adab makan ni benda sunnah. Kalau tak buat apa tidak berdosa. Tuan-tuan tak makan, tak baca. Tuan-tuan makan tak baca bismillah, tak berdosa. Ya tak? Makruh saja. Ya. Dan begitulah adab-adab yang lain. Tuan-tuan makan minum sambil berdiri, tidak haram. Ya tak? Ini marah anak dia makan sambil berdiri bagi nak rock. Padahal tak haram pun. Adab, sunnah. Tapi sebaik-baiknya makan sambil duduk lah, minum sambil duduk lah. Itu amalan yang baik Rasulullah membuat. Tapi orang sesuai Nabi pun berdiri juga. Jangan dirutinkan. Tapi janganlah sampai marah seolah-olah macam dia buat benda haram. Ya tak? Macam minum lah minum. Untung malam ni anak minum pakai cawan. Biasa anak tomok tuan. Ada setengah orang dia tak suka juga tahu ustaz minum tomok dia ada. Bismillah. Nah, sunnah memang minum pakai cawan. Tapi togok tidak haram. Dimakruhkan oleh sebahagian, diharuskan oleh sebahagian yang lain. Kerana Nabi pun beberapa kali minum togok. Sampai sahabat potong kepala botol tu. Kepala cawan tu. Bukan cawan lah, mana ada bekas, ada kepala dia. Bila Nabi minum, dia potong. Pasal apa? Nak ambil berkat. Tapi tu Nabi. Saya togok nanti tuan-tuan jangan potong ambil berkat pula. Ya tak? Oh, anak tengok kat YouTube teruk-teruk tuan kat negara jiran kita. Diciumnya kaki kawan tu, lutut pun dicium. Perempuan pula tu, ya Allah ya Rabbi, bukan marah bagi duduk macam tu. Itu pasal apa? Teruklah nak tengok negara seberang ni ya. Janganlah mari sini. Tapi sikit-sikit nampak mari tak adalah sini dah tu. Betul, kalau tak dibenar lah. Apalah mereka macam tu. Aku Gaza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dan selesai kapal.